sumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui SMS bermula 14 Mac 2022 hingga 13 Disember 2022. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MASJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST, Progressive dan ke 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersaudara berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nurbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Jumlah kes COVID-19 terus menunjukkan penurunan dengan 105 kes baharu direkodkan. 60 kes kebakaran direkodkan berpunca dari bebanan penggunaan elektrik yang berlebihan. Sebanyak 105 kes baru telah dilaporkan, iaitu 98 kes hasil ujian ART dan 7 kes adalah hasil dari 808 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 141,119 kes. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan unit perawatan intensif ataupun ICU, manakala tidak kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 158 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 139,882 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,019 kes, iaitu 20 kes sedang dirawat di hospital, manakala 999 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Acara Munajat Ramadan anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi petang kemarin secara maya. Acara minggu ini disertai warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya serta 71 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, juga menyertai Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal, dan Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Muhsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengeran Muda Abdul Matin dan Majlis Perundingan Kampung Mulaun Mukim Sempurong petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim Kampung Mulaun. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Duha hingga surah An-Nas secara beramai-ramai oleh peserta tadarus. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian derma kepada 17 orang anak-anak yatim Kampung Mulaun.
Dalam mengimarahkan bulan suci Ramadan pada tahun ini, Muslimah dan Jawatankuasa Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah pagi tadi menganjurkan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim dan orang kurang upaya. Majlis diadakan di masjid berkenaan Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, 34 orang anak yatim dan 10 orang kurang upaya menerima sumbangan derma pada majlis ini. Sementara itu, 13 orang anak yatim kawasan Kampung Delima dan sekitarnya menerima derma dari Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan dan Sukan. Majlis diselanjutkan dengan majlis khatam Al-Quran. Lebih 100 orang anak-anak yatim di Kampung Sengkurong A, B dan Kampung Tanjung Nangka menerima derma sempena bulan Ramadan. Majlis dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Sultan Syarif Ali Sengkurong petang tadi. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Besar Datuk Perka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Derma merupakan hasil sumbangan dari Persatuan Kesatuan dan orang ramai bagi membantu dan meringankan beban anak yatim. Keputusan peperiksaan SPUB, pra-STPUB dan STPUB bagi tahun 2021 dikeluarkan. Pelbagai pihak terus memanfaatkan kelebihan bulan suci Ramadan dengan melakukan amal kebajikan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kita janganlah lupa terhadap mereka yang telah pergi buat selama-lamanya disebabkan kerana jangkitan. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga keputusan untuk beralih kepada fasa endemik ini mendapat keberkatan serta segala perancangan dipermudahkan dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. 60 kes kebakaran berpunca daripada bebanan penggunaan elektrik yang berlebihan atau daripada peralatan pengguna. Data tersebut adalah berdasarkan daripada statistik Jabatan Perkhidmatan Elektrik dari bulan Januari 2021 hingga April 2022. Perkara itu antara yang dikongsikan semasa sidang media bersama Jabatan Bomba dan Penyelaman, Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam (AENBD) dan Jabatan Perkhidmatan Elektrik DES mengenai keselamatan kebakaran elektrik menjelang Hari Raya. Sidang media berlangsung di Jabatan Bomba dan Penyelaman, Brankas. Awang Muhammad Amir Syarifuddin bin Haji Ali, pemangku pengarah Jabatan Perkhidmatan Elektrik, menyarankan orang ramai untuk menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga yang boleh menjimatkan perbelanjaan penggunaan tenaga elektrik. Di premis persendirian dan perniagaan yaitu. Sementara itu, penolong penguasa bomba Pengeran Muhammad Ali Rahman bin Pengeran Haji Saleh, Ketua Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelaman, menasihatkan agar langkah-langkah pencegahan awal hendaklah dijadikan sebagai amalan keselamatan. Pastikan menutup suis elektrik selepas menggunakannya dan elakkan penggunaan peralatan elektrik yang berlebihan atau terlalu lama. Awang Ahmad Rizal bin Datuk Seri Setia Haji Abdul Rahman, Ketua Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam, semasa sidang media pula menekankan kepentingan keselamatan dalam penggunaan tenaga elektrik.